عليم حكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسرنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية من صواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أهلنا لمن نعرف به أمرك ونعرف به صراط الأمام وإلهام الملائكة المقربين وخرجنا من الظلمات وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به في الدارين dan tasyahud awal wajib muwafakat pada perbuatan. Dan tasyahud awal wajib muwafakat pada perbuatan. Ini tulisan dia tu ada terjatuh. Mesti kita betulkan, tambahkan yang tak cukup. Yang betulnya dan tasyahud awal wajib muwafakat pada tinggal, tiada pada perbuat. Kita betulkan. Wajib muwafakat pada tinggal, tiada pada perbuat. Wajib pada tinggal, tiada pada perbuat. Dan tasyahud awal wajib muwafakat pada tinggal, tiada pada perbuat. Dia ada ketinggalan cakapan dia. Yang betulnya dan tasyahud awal wajib muwafakat pada tinggal, tiada pada perbuat. Jadi ini yang ketiga daripada sunat. Sunat-sunat yang jahat, yang keji, menyalahi imam, menyalahi makmum dengan imamnya. Yang mana kita telah lepas hukum sujud tilawah, yang mana hukum sujud tilawah itu wajib muwafakat pada buat dan pada tinggal. Wajib muwafakat oleh makmum akan imamnya pada masalah sujud tilawah, pada buat dan pada tinggal. Dengan maknanya kalau imam buat, kita mesti kena buat. Mana kalau imam tu sujud tilawah, maka mesti kita kena sujud tilawah juga. Kalau tidaknya batal. Malaikat mufarakah. Dan begitu juga wajib muwafakat pada tinggal. Maknanya kalau imam tak sujud tilawah, bacaan dia ada tempat sujud tilawah tapi dia tak sujud, maka kita makmum jangan sengaja sujud tilawah. Sebab imam tak sujud. Sekiranya kalau imam tak sujud, kita turun sujud, maka batalkan sembahyang. Melainkan niat mufarakah. Tapi mufarakah yang kata tadi itu untuk nak mengesahkan sembahyang dia saja. Kalau niat mufarakah itu meluputkan fadilat sembahyang. Sebab mufarakah dengan tidak ada unsur. Dia masalah niat mufarakah, kalau semata-mata niat mufarakah dengan tidak ada uzur, maka meluputkan fadilat jamaah. Tetapi niat mufarakah, dengan ada uzur, maka tidak meluputkan fadilat jamaah. Begitulah.
Dan hukum yang keduanya hukum bagi sujud sahwi. Sujud sahwi ini wajib muafakat imam akan makmumnya pada buat, tidak pada tinggal. Sebagaimana ada tulis di tepi. Dan ini yang ketiga, tasyahud awal. Masalah tasyahud awal, dia katanya wajib muafakat pada tinggal. Itu kita betul dah kitab. Wajib muafakat pada tinggal, tiada pada perbuat. Dengan maknanya, kalau imam tinggalkan akan tasyahud awal, maka wajib di atas makmum tinggalkan juga. Kalau tidak, membatalkan sembahyang makmum. Malaikat dia niat mufarakah. Malaikat kalau tak nak bagi batal sembahyang dia niat mufarakah. Dengan maknanya apabila selepas pada sujud yang kedua, imam selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, imam terus berdiri. Selepas pada sujud yang kedua, imam terus berdiri. Duduk istirahat pun tidak. Imam terus berdiri. Selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, imam terus berdiri. Apabila imam terus berdiri, maknanya imam dah tinggal bacaan tasyahud awal. Sama saja dia terlupa ke atau dia sengaja nak tinggal tasyahud awal, itu tak kira lah. Imam tinggalkan tasyahud awal dengan keadaan sengaja nak tinggal atau terlupa, sama saja. Maka pada pihak kita makmum wajib meninggalkan akan tasyahud awal, jangan duduk baca tasyahud awal. Sekiranya kalau imam tinggal, kita duduk baca tasyahud awal, maka sembahyang itu batal. Maka sembahyang tu batal. Tetapi tak nak bagi batal tu, boleh jugalah niat mufarakah apabila imam terus selepas pada sujud yang kedua daripada rakaat yang kedua, imam terus berdiri, makmum nak baca tasyahud awal, boleh, tetapi kena niat mufarakah. Apabila dia niat mufarakah, bolehlah dia nak baca tasyahud awal. Tetapi niat mufarakah itu masuk di dalam niat mufarakah yang dengan tidak ada uzur, membatalkan fadilat jamaah. Membatalkan fadilat jamaah. Maka tidak ada untunglah. Kalau imam tak duduk baca tasyahud, kita niat mufarakah untuk nak baca tasyahud awal, maka sembahyang kita tidak batal, tetapi batal fadilat jamaah yang 27. Maka kalau kiranya tak untunglah, tidak ada keuntungan bagi kita menyalahi dengan imam pada tinggalnya. Kalau imam tinggal, kita nak baca niat mufarakah boleh, sembahyang tak batal, tetapi meluputkan fadilat. Maka tidak ada untung. Gitulah. Maka katanya, adapun imam tinggal tasyahud awal dan ia duduk istirahat, maka harus makmum baca tasyahud, sebab tiada keji menyalahi, sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Jadi masalah tadi itu, sebab itulah kita katanya selepas daripada imam sujud yang kedua, bagi rakaat yang kedua, imam terus berdiri. Itu rupa dia tinggal. Duduk istirahat pun tidak. Maka rupa begitu makmum, supaya tak batal sembahyang makmum itu, mesti terus berdiri bersama dengan imam juga. Tetapi masalahnya, kalau imam duduk tidak tinggalkan tasyahud awal, dia kata ada pun imam tinggal tasyahud awal,
dan ia duduk istirahat. Tetapi dia duduk istirahat. Tasyahud awal dia tak buat, tetapi dia duduk istirahat. Rupanya apabila selesai daripada tasyahud, apabila selesai daripada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, imam bangun duduk sebentar. Bangun duduk sebentar sebagai duduk istirahat. Selepas pada dia duduk sebentar, duduk istirahat tu dia terus berdiri. Maka harus makmum baca tasyahud. Rupa begitunya makmum boleh nak baca tasyahud. Maka harus makmum maknanya tidak membatalkan sembahyang. Harus bagi makmum baca tasyahud. Tasyahud awal boleh nak baca sebab tiada keji menyalahi. Sebab boleh kata harus makmum baca tasyahud, duduk baca tasyahud itu sebab tidak ada keji pada menyalahi makmum dengan imam. Sebab imam tak baca tasyahud, dia baca, tetapi dengan sebab imam tu duduk istirahat, maka tidak ada keji. Sebab imam pun ada duduk juga walaupun sebentar. Sebabnya sebab imam mengerjakan duduk. Imam ada duduk. Sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Sebab imam walaupun tasyahud tidak duduk. Walaupun duduk dia tu bukan duduk untuk nak baca at-tahiyat lah. Hanya dia duduk tu untuk istirahat saja. Maka dengan sebab dia ada duduk istirahat itu, ada rupa duduk pada imam, maka boleh kita nak duduk baca tasyahud awal. Begitulah. Maka tidak membatalkan sembahyang bagi makmum. Sebabnya yang katanya membatal tadinya, yang kata membatal tu imam langsung tidak ada duduk. Selepas pada sujud yang kedua daripada rakaat yang kedua, imam tidak ada langsung duduk. Walaupun duduk istirahat pun tak ada. Selepas pada sujud yang kedua tu imam terus berdiri. Maka tidak ada langsung daripada imam tu perbuatan duduk tu tidak ada. Ada antara sujud yang kedua dan berdiri kepada rakaat yang ketiga tu tidak ada duduk. Maka dengan sebab itulah jadi batal sembahyang makmum sekiranya kalau duduk baca tasyahud awal. Tetapi dengan sebab imam, masalah kita di sini dengan sebab imam tu ada duduk juga. Walaupun duduk tu bukan duduk untuk tasyahud awal lah, bahkan duduk untuk istirahat saja. Maka dah tak mengapa. Dengan sebabnya yang kata tak boleh tu sebab masalahnya imam tidak ada langsung duduk. Tak duduk langsung. Begitulah. Jadi dan seterusnya dia kata, dan jika imam tinggal tasyahud sikit. masalah tadi itu katanya kalau imam tidak baca tasyahud awal, hanya dia duduk istirahat, maka harus bagi makmum membaca tasyahud awal. Ini di sisi Ibnu Hajar. Di sisi Ibnu Hajar, dia katanya sekiranya kalau imam tinggalkan tasyahud awal, tetapi dia duduk istirahat, maka boleh bagi makmum nak baca tasyahud awal tu boleh, tidak membatalkan sembahyang. Sebab imam ada melakukan duduk. Tetapi ini di sisi Ibnu Hajar. Di sisi Ibnu Hajar dalam kitab Tufah dia, dia kata bolehlah imam makmum nak baca tasyahud sekiranya kalau imam tu duduk istirahat. Tetapi kalau mengikut pendapat bagi Imam Ramli dan Khatib Syarbini, Imam Ramli dalam kitab Nihayah dia dan Khatib Syarbini dalam kitab Mughni dia, dia katanya sama saja. Apabila imam itu tidak duduk untuk tasyahud awal, tidak mengerjakan tasyahud awal, tidak membuatkan tasyahud awal, sama saja dia duduk istirahat ke tidak, maka makmum tak boleh nak baca tasyahud awal. Jadi di isi Imam Ramli itu tak kira. Imam duduk istirahat tu pada hukumnya imam tak duduk, tidak ada duduk. Sebab istirahat bukan masalah sujud duduk tasyahud awal.
Itu di si Imam Ramli, kalau katanya imam selepas pada duduk, selepas pada sujud yang kedua, ia bangun duduk istirahah. Selepas pada duduk istirahah, terus berdiri. Pada maknanya imam tak duduk. Pada maknanya imam tak duduk. Apabila imam tak duduk, maka makmum tak boleh nak duduk baca tasyahud awal. Tapi di si Ibn Hajar, dia kata boleh. Pada masalah imam duduk istirahah. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk, maka tiada harus makmum membaca tasyahud itu, kerana keji menyalahi itu. Dan jika imam tinggal tasyahud, ni tinggal bacaan tasyahud. Dan jika imam tinggal tasyahud, ini tinggal bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud itu at-tahiyyatul mubarakat yang akhir. Dan duduk, yakni duduk tasyahud atau duduk istirahah. Dan duduk atas pada tasyahud. Dan duduk, yakni duduk tasyahud atau duduk istirahah. Dia katanya, dan jika imam tinggal tasyahud, jadi tinggal bacaan tasyahud dan serta tinggalkan duduk. Kenapa kata begitu? Dia boleh jadinya, dia masalah kitanya, kalau imam duduk selepas pada sujud yang kedua, bagi rakaat yang kedua, sekiranya kalau imam duduk, tidak terus berdiri, dia duduk sahaja. Duduk tu duduk istirahah ke atau duduk panjang daripada duduk istirahah, walaupun dia tak baca, bacaan tu tidak ada. Dah boleh dah bagi makmum nak duduk baca istirahah. Duduk baca tasyahud awal. Boleh jadi imam selepas pada bangun, selepas pada dia sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, dia bangun duduk. Dia bangun duduk. Duduk sebentar tu jadi duduk istirahat. Kalau duduk lama tu panjang, duduk lama sedikit, jadi duduk tasyahud awal. Tetapi dia tak baca. Tak baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu dia tak baca. Maka makmum dah boleh duduk dah. Sebab boleh kata begitu sebab tasyahud awal kita maklum bahawasanya adalah sunat ab'ad. Tetapi bukan sekadar bacaan tahiyat yang jadi sunat ab'ad. Duduk untuk baca tasyahud awal pun sunat ab'ad juga. Sebab itulah kalau duduk tak baca tasyahud awal, dah buat dah satu sunat ab'ad, tetapi tinggal bacaan tasyahud awal, mana tinggal satu sunat ab'ad. Dia duduk, dan kalau dia duduk dan baca tasyahud awal, itu makna dia mengerjakan kesemua sunat ab'ad pada masa itu. Tetapi kalau boleh jadi juga dia duduk tetapi tidak ada bacaan, maknanya duduk untuk baca tasyahud awal itu ialah sunat ab'ad. Bacaan tahiyat awal pun sunat ab'ad juga. Sebab tu dia sebut dua perkara. Dan jika imam tinggal tasyahud, ini tinggal bacaan tasyahud dan duduk, dan tinggal juga akan duduk. Jadi imam duduk pun tidak, bacaan tasyahud pun tidak. Duduk tu duduk yang panjang jadi duduk tasyahud awal, duduk yang pendek jadi duduk istirahat. Jadi ala kulli hal, jadi imam tak duduk. Mudah katanya imam tak duduk selepas pada sujud yang kedua daripada rakaat yang kedua, imam terus berdiri untuk rakaat yang ketiga. Maka tiada harus makmum membaca duduk membaca tasyahud awal. Tambah begitu sikit, membaca yakni duduk untuk membaca tasyahud awal. Tak boleh kita nak duduk baca tasyahud awal tu, tak boleh, sebab imam tidak ada langsung dia tu duduk.
Tetapi kalau imam duduk saja, selepas pada sujud yang kedua, imam duduk saja, tidak ada bacaan tahiyat, maka boleh dah bagi makmum nak duduk baca tasyahud awal. Begitu. Jadi pendek katanya, tengok di imam ada duduk ke tidak ada duduk. Begitulah. Sekiranya kalau imam tu tidak ada duduk, walaupun duduk istirahah, kalau mengikut Ibn Hajar, maka tidak harus bagi makmum membaca tasyahud. Kenapa? Kerana keji menyalahi itu. Kerana imam tinggal, kita buat, maka itu masuk dalam keji pada masalah kita mengikut dia. Kalau betul-betul kita mengikut dia, kita makmum dia, kita pengikut dia. Dia tinggal, kita tinggal lah sepatutnya. Mana kalau dia tinggal, kita buat, maknanya keji begitu. Jadi jahat, jadi keji. Mereka kalau nak baca juga, kalau imam tak duduk, kita nak baca juga tasyahud awal, kita niat mufarakah lah. Bolehlah, tak membatalkan sembahyang lah. Tidak membatalkan sembahyang. Tetapi niat mufarakah gitu masuk dalam niat mufarakah dengan tidak ada unsur. Meluputkan fadilat jamaah. Tetapi sembahyang tak batal. Begitu. Lepas tu kita jaga sikit tadi. Dan jika imam tinggal tasyahud. Kita tulis kata yakni dengan sengaja atau terlupa. Kita tambah sikit. Kita jaga sikit. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk. Ini tinggal dengan terlupa atau sengaja. Jadi dia tak duduk tasyahud awal tu, dia terlupa ke, dia sengaja ke, sama. Pada pihak makmum, jangan baca. Tidaknya, kalau tidak, batal sembahyang. Dia sengaja tinggal, atau dia terlupa, sama ya. Bagi kita makmum, jangan baca, jangan duduk untuk baca tasyahud. Begitu. Dan sekiranya kalau gini pun tak boleh juga. Macam mana? Sekiranya kalau imam selepas pada sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua, selepas pada sujud yang kedua itu imam terus berdiri. Tak duduk. Imam terus berdiri. Apabila imam terus berdiri, selepas pada dia bangkit berdiri saat itu, dia turun duduk pula. Dia turun duduk pula. Maka kita makmum, dengan sebab imam tak duduk, kita pun wajib di atas kita makmum terus berdiri. Tetapi apabila imam berdiri itu, imam duduk. Maka kita jangan duduk juga. Kita makmum jangan duduk. Sebab apa? Sebab imam dengan sebab apabila dia dah bangkit berdiri, bangun berdiri, maknanya dia dah sepakai dengan rukun, dia masuk dalam rukun berdiri. Apabila masuk dalam rukun berdiri, masuk duduk dalam rukun, maka tak boleh nak tinggalkan rukun, pergi kepada sunat, tak boleh. Sebab dia selepas pada sujud yang kedua, dia terus berdiri. Apabila dia terus berdiri, mana dia dah masuk dalam rukun berdiri. Dah masuk dalam rukun. Apabila masuk dalam rukun dah, tak boleh nak tinggalkan rukun untuk nak ambilkan sunat, tak boleh. Maka sekiranya kalau kita tengok imam kitanya selepas pada dia sujud yang kedua, dia terus berdiri. Maka selepas pada dia berdiri, dia turun duduk. Maka kita nak duduk tak boleh. Walaupun kita belum bangun, kita dalam sujud lagi pun nak duduk tak boleh. Artinya kita dah bangun berdiri pun kita tak boleh nak ikut duduk sama dengan dia. Sebab imam pada masa itunya dia dah sepakai dengan rukun, tidak ada jalan bagi imam tu turun duduk. Maka sekiranya kalau kita katanya imam turun duduk itu dengan secara terlupa, maka kita tak boleh ikut orang terlupa. Maka sekiranya kalau imam sengaja, maknanya sembahyang dia tu batal. Sebab dia dah berdiri, dia dah bersepakai dengan rukun, dia dah berdiri. Kalau dia sengaja turun duduk, maknanya sembahyang dia tu batal. Maka kita tak boleh nak ikut sembahyang orang yang batal.
kalau dia tak sengaja, dia terlupa, maka kita tak boleh nak mengikutkan perbuatan orang terlupa. Imam yang terlupa tak boleh nak ikut. Sebab tu kalau imam selepas pada sujud yang kedua dia terus berdiri, maka kita jangan duduk baca tasyahud awal walaupun imam kembali kepada duduk sekalipun. Tak boleh kita nak ikut duduk. Jangan katanya kalau rupa begini batallah sembahyang kita. Macam mana? Kalau kita katanya kita di dalam sujud yang kedua, imam bangkit terus bangun berdiri, tak duduk. Selepas dia berdiri sekejap, kita dalam sujud lagi. Maka selepas pada imam berdiri itu, imam turun duduk baca tasyahud awal. Maka kita apabila kita bangkit daripada sujud yang kedua, jangan sama sekali kita duduk. Sebab imam turun duduk itu ialah perbuatan yang salah. Maka kita jangan katanya kita tengok imam duduk, kita pun duduk juga. Itu batal sembahyang kita. Malaikat kita tak tahu, tak ada masalah. Tak tahu kata imam tu dah bangun berdiri. Bangkit daripada sujud, tengok imam duduk. Tak tahu kata dia dah bangun berdiri, dia balik duduk. Maka itu tidak ada masalah lah. Sekiranya kalau kita tahu katanya imam dah bangun berdiri, tiba-tibanya kembali kepada duduk, maka kita jangan duduk juga. Sebab perbuatan itu perbuatan yang salah. Kalau sengaja sembahyang dia tu batal, tak boleh kita nak ikut orang yang sembahyang batal. Kalau dia terlupa, maknanya kita tak boleh ikut perbuatan orang yang terlupa. Begitulah. Tiga masalah. Masalah yang pertama, masalah sujud tilawah. Masalah yang keduanya, masalah sujud sahwi. Masalah yang ketiganya, masalah tasyahud awal. Dan ada satu perkara lagi. Dia katanya, dan ada pun kunut. Kunut subuh atau kunut witir. Adapun kunut, kunut subuh artinya kunut witir Ramadan. Adapun kunut, maka tiada wajib muafakat padanya pada kunut, pada perbuat dan pada tinggal. Jadi masalah kunut, hukum dianya tak wajib muafakat oleh makmum akan imam pada kunut itu, pada buat dan pada tinggal. Maknanya kalau imam tak baca kunut, boleh kita nak baca. Kalau imam baca, boleh kita nak tinggal. Jadi maknanya tak mesti sepakat kita dengan imam kita pada buat dan pada tinggal. Dengan mana kalau imam tinggal selepas pada sami'allahu liman hamidah, sekejap imam turun sujud, boleh kita nak baca, tapi kena jaga jangan sengang lama lah di antara kita dengan imam seperti lagi akan datang. Kalau imam baca, boleh juga kita tak baca. Tapi kalau tak baca tu maknanya kita tunggu dia di dalam sujud. Boleh. Tengok. Jadi maknanya masalah kunut ini kita dengan imam bebas. Dia buat, kita tak buat boleh. Dia tak buat, kita nak buat pun boleh. Begitulah. Tidak membatalkan sembahyang. Jadi maknanya menyalahi makmum akan imam pada masalah kunut tak dibilang kata keji. Tak dibilang keji. Tidak membatalkan sembahyang. Maka jika meninggal imam akan kunut sunat. Maka jika meninggal imam akan kunut. Ambil sebelah tinggal dulu. Maka jika meninggal imam akan kunut. Tinggal oleh imam akan kunut dengan maknanya selepas pada dia i'tidal, dia terus turun sujud. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, terus sujud. Itu rupa tinggal. Maka jika meninggal imam akan kunut. Sunat makmum menyalahi imam. Sunat makmum ini sunat bagi makmum menyalahikan imamnya.
Sunat bagi makmum menyalahikan imamnya. Menyalahi itu mana tak sama, buat tak sama dengan dia dah. Kerana ini untuk menyalahi kerana ini untuk membaca kunut. Menyalahi kerana membaca kunut, yakni untuk baca kunut. Jadi rupanya imam selepas pada dia i'tidal, sami'allahu liman hamidah, lepas tu baca doa Rabbana walakal hamd, selesai pada Rabbana walakal hamd tu dia terus sujud. Maka kita makmum ini boleh disunatkan kita baca bacaan kunut. Berdiri memanglah kita berdiri i'tidal dah. Sunat bagi kita makmum, jangan turun sujud bersama dengan imam lagi. Sunat kita tunggu dulu sekejap untuk baca tasyahud, untuk baca kunut. Tapi kata sunat bagi makmum menyalahi untuk baca kunut itu jika mengetahui makmum mendapat akad imam di dalam sujud yang pertama. Kata sunat tadi itu jika mengetahui. Mana kita agak-agak katanya kita akan dapat sambung dengan imam di dalam masa yang di dalam sujud yang pertama bagi imam. Dengan maknanya kalau imam selepas pada sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd itu imam terus sujud. Tapi kita kenal imam ini. Imam ni biasanya kalau dia sujud, tak kira sujud pertama, tak kira sujud mana-mana, dia sujud lama. Dia baca tasbih 11 kali biasanya. Dan doa-doa lagi dalam sujud. Biasanya imam seorang ni dia sujud lama. Kita kenal lah dia sebab kita selalu jemaah dengan dia. Sebab kita selalu jemaah dengan dia kalau sembahyang subuh, dia sujud dia tu memang panjang. Maka kalau dia turun sujud, kalau kita tak sujud lagi, kita berdiri baca kunut, kita akan dapat sambung dengan dia padahal dia tu belum bangkit duduk. Belum bangun duduk. Maka kalau rupanya begitu, sunat bagi kita jangan turun sujud lagi, baca kunut dulu. Sekiranya kita yakin katanya kalau kita tak terus sujud bersama dengan dia, kita tunggu sekejap untuk nak baca kunut dalam berdiri i'tidal. Selepas pada kita baca kunut tu, kita akan dapat sujud yang pertama serta dengan imam. Jadi maknanya kita belum pada imam nak bangkit duduk lah. Kita akan dapat selesai kunut, kita akan dapat sujud sebelum pada dia nak bangkit duduk, nak bangun duduk. Maka kalau sekiranya kalau rupanya begitu, agak-agaknya begitu, maka sunat bagi kita baca menyalahi untuk baca kunut. Sebab apa? Sebab jadi kita ni tak jadi ketinggalan daripada imam, tak jadi kebelakangan daripada imam sebab kita selesai, sebab fardunya kalau kita boleh selesai kunut, bacaan kunut kita belum pada imam nak bangkit sujud, nak bangkit pada sujud yang pertama, itu tak panggil katanya kita berketinggalan daripada imam. Dan jika mengetahui makmum akan mendapatkan imam di dalam duduk imam antara dua sujud, makruh makmum menyalahi. Ini menyalahi untuk membaca kunut. Menyalahi yakni menyalahi untuk membaca kunut. Dan jika mengetahui makmum, yakni kita yakinlah dengan mengikut biasa-biasa imam tu tak nak lama sangat sujud dia. Tak nak lama sangat sujud dia. Sekadar tasbih 3 kali ya. Maka fardunya kalau kita baca kunut. Kalau kita baca kunut, sekiranya kita akan dapat dengan imam ketika imam, kita dapat selesai kunut tu ketika imam dah bangkit kepada duduk antara dua sujud. Maka rupa begitunya makruh.
makruh kita baca kunut. Jadi sepatutnya jangan bacalah. Tapi tak membatal. Kita batal tak membatal sebab ketinggalan kita, kebelakangan kita daripada imam tu satu rukun. Satu rukun tak membatal seperti syarat yang lagi akan datang sebut. Tengok dia kata jika ketahui makmum mendapat, nak tahu daripada mana, tengoklah biasa-biasanya, biasa yang lepas-lepas, agak tengoklah. Jika mengetahui makmum mendapat akan imam di dalam duduk antara dua sujud, maka hukumnya makruh makmum menyalahi ini untuk baca kunut. Sekiranya kita imam sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kita pun sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Imam terus sujud. Kita dah ingat dah kalau kita baca kunut ni, nanti kita selesai kunut imam dah duduk. Maka kalau fardu, kalau nampak-nampak nak jadi begitu, maka makruhnya kita baca kunut. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia lagi akan datang masalah syarat yang keempat lagi akan datang, ketiadaan ketinggalan imam daripada imam dengan dua rukun fi'li. Jadi maknanya kalau kebelakangan kita daripada imam satu rukun, maka adalah makruh. Tengok. Dan jika mengetahui makmum bahwasanya tiada sempurna kunutnya, melainkan kemudian daripada turun imam bagi sujud yang kedua, haram atas makmum menyalahi. Sekiranya kita katanya imam ni biasanya laju kalau dia sujud dan duduk antara dua sujud. Dia sujud yang pertama sekadar tamakninah, dia bangkit duduk. Apabila duduk, dia tak baca Rabbighfirli, dia tak baca, dia ambil sekadar tamakninah, dia terus sujud yang kedua. Sekiranya kalau kita menyalahi untuk baca kunut, kita tak dapat nak selesaikan kunut, melainkan dia dah masuk dalam sujud yang kedua. Maka itu hukumnya haram. Haram kita baca kunut. Haram kenapa? Sebab membatalkan sembahyang. Sebabnya kalau imam dah sujud yang kedua, kita masih dalam berdiri lagi, diri i'tidal, diri kunut tu lah. Sebab diri kunut tu daripada diri i'tidal, kira kata kita di dalam i'tidal. Kira katanya kita di dalam i'tidal. Padahal imam dah sujud yang kedua, mana kita kebelakangan daripada imam dengan dua rukun. Satu rukunnya sujud yang pertama dan yang keduanya duduk antara dua sujud. Maka kebelakangan makmum daripada imam, dua rukun fi'li membatalkan sembahyang. Begitulah. Sebab tu jangan kita bacalah sekiranya kalau imam tu nampak dia tu macam orang yang laju, jangan kita baca. Maka jika menyalahi makmum akan imam kerana membaca kunut dan tiada turun ia bagi sujud yang pertama, melainkan kemudian daripada tunduk imamnya bagi sujud yang kedua, nescaya batal sembahyangnya. Seperti kita kata tadilah. Maka jika menyalahi makmum akan imam kerana membaca kunut, ini untuk membaca kunut. Jadi imam tak baca kunut, kita menyalahi, maknanya kita nak baca juga. Dan tiada turun ia bagi sujud. Tiada turun ia makmum bagi sujud yang pertama, ini untuk nak sujud yang pertama, malaikat imam malaikat kemudian daripada tunduk imamnya, tunduk ini turun nak sujud lah, tunduk imamnya, tunduk yakni bercerai daripada duduk antara dua sujud. Tunduk imamnya bagi sujud yang kedua. Nescaya batal sembahyangnya, sembahyang
makmum itu. Sebab jadi ketinggalan dia daripada imam dua rukun. Tak kira rukun yang pendek atau rukun yang panjang, sama. Jadi 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 katanya kita imam tak baca kunut, kita menyalahi baca kunut. Kita menyalahi dengan dia, kita baca kunut apabila kita selesai daripada bacaan kunut. Apabila kita selesai daripada bacaan kunut, kita pun mulai turun untuk sujud yang pertama. Apabila kita mulai turun untuk sujud yang pertama, padahal tengok imam tu dah turun, mulai turun sujud yang kedua dah, maka itu membatal. Sebab tapi kiranya begini. Kira katanya kita ni duduk berdiri i'tidal, betul begini, selama mana kalau kita sengit ke depan sikit-sikit tu, maka hukumnya berdiri lagi. Malaikat kalau kita turun tu belum nak sampai sakatan rokok, itu duduk dalam hukum berdiri lagi. Tetapi kalau kita turun lebih rendah daripada sakatan rokok, itu masuk dalam kita duduk dalam perbuatan sujud. Sebab tu jadi rupanya jadi kalau serta kita mulai turun sujud yang pertama, imam mulai turun sujud yang kedua, itu membatal sebab jadi dua ketinggalan, dua rukun yang ketinggalan dua rukun. Tetapi kalau rupa begini, kita selepas pada bacaan kunut, kita turun hampir-hampir sangat nak baca kunut, nak sampai ke sujud. Mana lebih rendah daripada sakatan rokok. Lebih rendah daripada, apabila kita lebih rendah daripada sakatan rokok, kita tak masuk dalam berdiri, dah lepas daripada perbuatan berdiri. Apabila kita turun selepas selesai daripada bacaan kunut, hampir-hampir sangat dah nak sampai ke sujud, imam turun sujud yang kedua, maka itu tidak membatal sebab tak sampai dua rukun. Tapi dekat-dekat sangatlah, salah lambat sikit, batal lah. Begitulah. Sebab janjinya jangan lebih jauh daripada imam, ketinggalan daripada imam dua rukun, dua rukun fi'li. Begitulah. Dan sekiranya kalau imam baca kunut, ini tadi masalah imam tinggal. Boleh kita nak baca kalau sempat kat sunat kita baca, kalau kita agaknya boleh nak sujud, nak selesaikan kunut kita padahal imam dalam sujud yang pertama lagi, itu sunat. Tetapi sekiranya kalau imam kalau imam baca kunut, kalau imam baca kunut, kalau imam baca kunut, boleh kita makmum nak berdiri saja di belakang dia tak baca, boleh. Imam selepas pada sami Allahu liman hamidah itu, imam baca kunut. Imam baca kunut. Maka apabila imam baca kunut tu, boleh kita nak berdiri saja tak nak baca kunut, boleh. Artinya kita terus turun sujud. Boleh dengan maknanya tak membatalkan sembahyang. Boleh kita nak turun sujud, nak tunggu imam di dalam sujud, tapi itu makruhlah. Bolehlah. Boleh tu dengan maknanya tak membatalkan sembahyang, tetapi membatalkan fadilat jemaah. Gitu. Jadi pendek katanya, masalah kalau kita dia sama. Kalau kita belakang daripada imam dengan tidak ada uzur, dua rukun, maka membatalkan sembahyang. Sama juga kalau kita dulukan imam dua rukun dengan tidak ada uzur, maka membatalkan sembahyang juga, sama. Sebab tak boleh kita belakang daripada imam dua rukun, dan depan pada imam dua rukun pun tak boleh.
Kalau kita belakang daripada imam satu rukun dengan tidak ada dengan tidak ada uzur, maka haram atau makruh itu mengikut khilaf. Begitu juga kalau kita dulu pada imam satu rukun tak sampai dua, maka itu ada hukumnya makruh atau haram atas khilaf. Jadi maknanya kita makmum tak boleh belakang daripada imam, tak boleh dulu pada imam. Tengok, kalau dulu dua rukun maka haram serta membatalkan sembahyang. Kalau belakang daripada imam dua rukun pun haram serta membatalkan sembahyang. Begitulah. Inilah syarat yang keempat katanya. Dan keempatnya ketiadaan ketinggalan. Ini masalah dia. Dan yang keempat, yakni syarat sah mengikut imam yang keempat. Syarat bagi sah mengikut imam yang keempat, ketiadaan ketinggalan. Ketiadaan ketinggalan. Ketinggalan tu maknanya makmum terbelakang daripada imam pada buat. Jadi sebab kita sembahyang ni makmum nisbah ke depan. Kita dengan imam ada belakang, ada ke depan. Makmum dia ada masalah ke depan daripada imam pada buat dan pada tempat. Pada buat maknanya jangan buat dulu pada imam. Jangan buat dulu pada imam. Dan jangan buat dulu pada imam tu, jangan ke depan pada imam pada buat. Dan jangan ke depan pada imam pada tempat, mana jangan duduk atas pada imam lah. Jangan duduk, jangan berdiri atas pada imam, tu maknanya begitu. Dan ketinggalan ni ke belakang. Belakang wajib berbelakang pada tempat. Mana makmum mesti belakang daripada imam pada tempat. Tempat pijak, tempat berdiri, tempat duduk, begitu. Dan jangan ke belakang juga pada membuat, pada perbuatan. Jadi maknanya jangan ke depan pada buat dan pada tempat. Jangan ke belakangan, tapi masalah belakang tu di tempat tu boleh. Di tempat tu wajib. Belakang makmum daripada imam pada tempat tu wajib. Dia tak sama tadi. Kalau ke depan tak boleh kedua. Pada perbuatan pun tak boleh. Pada tempat pun tak boleh. Tapi terbelakang ini kalau pada tempat wajib belakang makmum daripada imam. Tetapi pada perbuatan itu tengoklah. Pada perbuatan tak boleh. Emang makruh, emangnya haram. Dan keempatnya ketiadaan ketinggalan. Ketinggalan daripada imam. Mana kena tinggal di imam. Kena tinggal di imam. Imam pergi dulu jauh. Dia ikut jauh-jauh tu tak boleh. Maknanya terbelakang pada perbuatan lah. Ketiadaan ketinggalan daripada imam, ini masalah terbelakang pada perbuat. Adapun terbelakang pada apa dia? Pada tempat, maka itu adalah wajib. Ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun. Dengan dua rukun rukun sembahyang lah. Dengan dua rukun sembahyang, kita maklum bahasanya rukun sembahyang itu ada dua, rukun fi'li dan rukun qauli. Yang mana rukun qauli tak berapa banyak, takbiratul ihram, bacaan Fatihah, habis itu tasyahud akhir, selawat dan salam. Begitulah. Dengan dua rukun fi'li. Tak kiralah dua rukun fi'li itu dua rukun yang panjang atau dua rukun yang pendek. Maknanya
jadi dua. Maknanya terbelakang kita makmum daripada imam dua rukun saja. Tak kira dua rukun tu rukun yang panjang, artinya rukun yang pendek. Atau satu pendek, satu panjang. Sebab rukun yang pendek dua saja. Ialah i'tidal dan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud dan i'tidal ialah rukun yang pendek. Selain pada itunya, perbuatan yang lain daripada rukun sembahyang adalah rukun yang panjang kesemuanya. Dua rukun fi'li kita tambah sikit, dengan dua rukun fi'li, dua rukun yang sempurna. Dua rukun, yakni dua rukun yang sempurna. Dua rukun, yakni dua rukun yang sempurna. Ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li, ni dua rukun fi'li yang sempurna kedua. Yakni dua rukun, yakni rukun yang bangsa perbuat. Maklumlah, berdiri, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, begitulah. Itu dikatakan rukun yang jenis buat. Jadi sembahyang tu ada perbuatan dan perkataan. Perbuatan tu dikatakan fi'li, perbuatan tu perkataan tu dikatakan qauli, perbuatan tu dikatakan fi'li. Ketinggalan dengan ketiadaan uzur, dengan tidak ada keuzuran. Kalau ada uzur, maka tak mengapa kalau nak ketinggalan daripada imam lebih pada 3 rakaat, tapi jangan lebih pada 3 rukun yang panjang. Itu insya-Allah lagi akan datang disebut masalah ketinggalan daripada imam dengan sebab ada uzur, itu insya-Allah lagi akan datang disebut. Dengan ketiadaan uzur dan ketiadaan satu lagi. Dan ketiadaan mendulu ia akan imam ni atas pada ketiadaan ketinggalan. Dan ketiadaan mendulu ia makmum akan imam dengan keduanya, yakni dengan keduanya kedua rukun fi'li. Dengan sengaja. Ni dengan sengaja kembali kepada dua masalah. Maknanya ketinggalan dan mendulu, ketinggalan dan mendahulu tu dengan sengaja, maknanya sengaja untuk nak ketinggalan daripada imam, sengaja untuk nak dulu di atas imam, itu dengan sengaja. Lagi tahu dengan haram, serta dia tu tahu kata haram kalau belakang daripada imam menyebabkan batal sembahyang, artinya ke depan daripada imam, buat dulu pada imam. Dia tahu kata haram tetapi dia buat juga. Begitu. Jadi masa syarat yang kedua, syarat yang keempat, daripada syarat untuk nak mengesahkan sembahyang jemaah kita ialah jangan buat dulu, jangan membuatkan perbuatan rukun-rukun itu dulu pada imam, dua rukun. Jangan ke depan, jangan ketinggalan daripada imam dua rukun atau lebih banyak. Dan juga jangan ke depan daripada imam dua rukun pun sama juga. Jadi depan pun jangan sampai dua rukun, belakang pun jangan lebih dan jangan sampai dua rukun. Begitulah. Jadi nampaknya masalah tu tak selesai lagi. Kita akan ulang balik pada masalah dan keempat. Nanti kita ulang balik. Dan keempatnya ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه Terima Terima kasih kasih, Bapak. Bapak. Terima kasih, Baba. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Syukur, Bapak. Terima Assalamualaikum. kasih Baba. Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.